Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa ihtisami illa billah. Alhamdulillah khair syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datuk Seri Masabirci, pengurusi dan seluruh lembaga dan pimpinan saudara Tan Sri Samsul Azri, KSN, saudara Muslimat Maslan dan semua yang ada, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Memang terlewat saya sampai patutnya bertahun lalu, tapi alhamdulillah dapat menemui pengurusan, berbincang, memastikan bahawa hala tuju dan perubahan dilakukan. Saya ucapkannya beberapa langkah baru yang diambil untuk mengangkat semula keupayaan Felda, menyelamatkannya dan memberi jaminan yang lebih baik, lumayan kepada peneroka. Felda sejak di tubuh atas ikhtiar marhum Tun Abdul Razak itu merupakan satu wadah yang penting membela nasib masyarakat yang pada masa itu disebut kelaparan tanah, hunger oleh. Kita ada masa gemilang pasang surutnya, tapi itu sudah menjadi sejarah. Tapi istilah ada keupayaan kita untuk mencari jalan membawa perubahan, dan saya ucapkannya kerana ada semangat yang tersebut di kalangan pimpinan dan pengurusan negara. Dan apa relevannya dengan Ramadan, dengan syahr Ramadan, dengan bulan Ramadan? Perlu kita peringatkan terus, kerana kita hanya di saat-saat akhir Ramadan. Syahr Ramadan, bulan Ramadan itu bulan di mana semua kita diwajibkan kembali mendapat latihan, menambah kekuatan kerohanian. Itu yang ulama sebut sebagai tarbiyatul ruhiyah atau madrasah Ramadan, madrasah ruhiyah, kerana ciri dan elemen spiritual itu sangat kuat bersebati dengan amalan Ramadan. Dan dengan maksud la'allakum tattaqun, meningkatkan darjat ketakwaan kita kepada Allah Taala. Yang keduanya, unzila fihi al-Quran, turunnya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, bagaimana mendapat hidayah manusia itu, mendapat hidayah, membaca, memahami, menelaah dan mengamalkan. Tetapi kekuatan Ramadan itu juga membentuk kepribadian. Saya sebut Ramadan jarang dalam ideologi, faham agama, mampu menyayangi semangat dan roh Ramadan, disiplin, integriti, kepercayaan, amanah yang dia saja tahu dan Allah SWT. Cabaran bagi umat Islam di sini dan seluruh dunia ialah bagaimana memastikan amalan itu sebaki dengan jiwa kita, dalam amalan kita dan kehidupan kita, kerja kita. Ramai yang mengamalkan Ramadan tapi tidak punya integriti dalam pekerjaan mereka. Kita tidak boleh kata dia tidak ada integriti dalam Ramadan kerana dia puasa, dia menahan diri makan ini. Tapi integriti dalam kerja yang dilatih dalam Ramadan itu tidak ada. Sebab itu banyak kecurangan, banyak ketirisan, banyak tidak amanah. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Penipuan demi penipuan. Tanpa satu integriti semangat ini, maka tidak ada badan hebat seperti manapun boleh bertahan.
Dan ini juga cabaran bagi kita dalam keluarga kita di semua peringkat. Dan tentunya suatu lagi yang kesan di Ramadan ialah dimensi manusiawi, mengangkat darjat karamah insaniah kemanusiaan, kerana diajar untuk lebih prihatin. Mana mungkin kita dengan segala kesenangan dan kemewahan di sini melupakan bahawa ruh Ramadan itu bila ada detik di pintu hati damir naluri kita untuk berbuat sesuatu yang lebih kepada jiran dan rakan yang kurang bernasib baik. Dan mudah-mudahan semangat Ramadan dalam hari-hari akhir ini kita mendapatkan, percayalah ada usaha peringatan untuk kita tingkatkan amal kita, menguasai dan mengulangi bacaan Al-Quran supaya benar-benar menjadi hudan linnas dan memberikan kekuatan kepada kita dengan segala contoh dan bukti wa bayyinatin minal huda, petanda-petanda yang dapat kita saksikan, supaya dengan itu kita mampu membuat penilaian yang betul. Wal furqan. Bagaimana mungkin sekali lagi orang manusia muslim yang mengamalkan Ramadan tapi tidak boleh menilai di antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang benar dan yang palsu. Padahal Quran itu dengan kefahamannya memberikan kita kekuatan wal furqan, penilaian di antara yang baik dan yang buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik hidayah sempurna Ramadan ini. Jadi balik kepada Zelda. Saya datang bersama KSN berpegawai, mendengar sebentar dan memberitahu bahawa Zelda tidak boleh kekal dalam bentuk dan kaedah alat tubuh yang ada sekarang. Kerajaan seperti mana sudah tahu harus disuntikkan hampir 1 bilion ringgit satu tahun. Ia kita mampu kita lakukan, asalkan kita yakin bahawa pendekatan dan alat tubuh kita itu mampu menyelamatkan bukan sahaja gedung jaga ini, tetapi peneroka dan masa depan kita. Saya ucap terima kasih dan hargai apa yang disebut oleh pengurus besar dan keluarga pengurusan keluarga untuk mengemukakan dan sudah mula melaksanakan beberapa langkah di ladang, pengurusan, pemasaran, kilang, ekspor. Itu kerja kita. Seperti mana sudah disebut oleh Saudara Sabrici. Di antara tajuk utama saya bicara dengan Perdana Menteri Narendra Modi ialah pastikan bahawa dia import minyak sawit yang lebih dari Malaysia. Kenapa? Kerana ini akan menjamin masa depan peneroka kita. Ya, tak pernah saya tinggalkan. Saya bincang dengan Presiden Xi Jinping. Mula, terima kasih kerana import minyak kelapa sawit. Kedua, harap supaya jumlah import itu ditingkatkan. Bukan sahaja menjual, tetapi bila ini permintaan itu meningkat, harga itu meningkat. Di harga dalam pasaran itu dia tidak hanya mendasar dan ikut keadaan biasa, dia ikut permintaan. Jadi tugas pimpinan kerajaan dan mencari jalan supaya menambah permintaan. Dan ini Alhamdulillah setakat ini kita capai. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam ruang yang selesa. Sebab itu dalam unjuran dalam keadaan sekarang harga yang lebih baik itu mudah-mudahan lebih tinggi, tetapi keadaan geopolitik yang belum menentu harus mengingatkan kita supaya lebih waspada untuk menjangka kemungkinan keadaan yang lebih mencabar. Jadi sesuai
Saya di tempoh 1 bulan untuk pengurusan kemukakan, dan saya pastikan ada sahaja wahid ramai pakar di sini. Saya akan pastikan supaya seluruh kekuatan dan jentera, baik kerajaan, Kementerian Keuangan dan pakar-pakar lain, untuk memastikan bahawa kita puas hati dengan pendekatan baru, halal hidup baru, supaya dalam masa singkat ini kita beri keyakinan kepada ratusan ribu peneroka bahawa kita sekarang sudah sampai ke tahap di mana lonjakan itu amat perlu. Dan saya beri jaminan insya-Allah bahawa seluruh tenaga kekuatan yang ada pada kerajaan madani ini akan kita kerahkan untuk pastikan Felda di landasan yang ampuh bersama dengan koperasinya dan keselamatan FGD satu haluan dengan satu matlamat mengangkat martabat, menunjukkan Felda dan menjamin masa depan yang lebih baik kepada peneroka dan ekonomi Malaysia. Ini juga gedung pun tempat masyarakat Melayu dan masyarakat Melayu desa, dan kita harus lakukan dengan sebaiknya. Sekali lagi saya terima kasih kepada saudara Sabri dan ini besar seluruh keluarga Felda dan sambutan yang sangat baik ini. Kalau saya tahu awal-awal Ramadan saya dah datang. Jadi terima kasih, dan persahabatan tunjukkan, persaudaraan yang ditunjukkan, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.